Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita bagi subjek sirah. Kita akan tengok kepada unit yang kedua yang berkaitan dengan ibadat. Okey, semua boleh ambil buku teks awak, subjek sirah, buka muka surat 8. Kemudian ambil pensel dan juga pembaris. Tak kisahlah kalau yang suka nak tanda dengan warna-warna pun boleh juga nah. Okey, kita akan tengok berkaitan dengan ibadat. Okey, apa itu ibadat? Ibadat merupakan kepatuhan seseorang hamba terhadap penciptanya dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Tolong tandakan dekat saya maksud ibadat. Okey, garis daripada kepatuhan sampai keikhlasan. Okey, garis kat saya sekarang. Apa yang awak garis ni, awak kena ingat. Okey, dah siap garis? Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Antara matlamat ibadat adalah untuk membuktikan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai tanda kesyukuran seorang hamba terhadap penciptanya. Okey, antara matlamat ibadat ada dua. Yang pertama, untuk membuktikan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gariskan untuk membuktikan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis, tulis nombor 1 dekat belah hujung dia tu. Okey. Dan yang seterusnya, sebagai tanda kesyukuran seorang hamba terhadap penciptanya. Garis, tulis nombor 2. Tolong ingat dekat saya apa maksud ibadat dan antara dua matlamat ibadat tadi. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita masuk. Ibadat tu secara umum. Apa benda-benda khusus bawah ibadat ni? Okey, antaranya adalah solat. Semua orang tahu solat. Solat ni apa? Solat ni ibadat solat merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Solat itu sangat penting sehingga disifatkan sebagai tiang agama. Contohnya macam kita nak bina rumah. Kalau rumah tu kena 4 tiang lah kena ada. Tak boleh ada 3 tiang. Sat lagi dia runtuh. Okey, kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda apa? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Apa maksud dia? Solat itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Okey, maksudnya nak abad dalam hadis ni, solat tu sangat penting. Kita dah belajar kan keringanan untuk solat. Kalau bermusafir macam ni, kalau sakit macam ni, tetap kena solat. Nabi kata apa? Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Okey, jangan kita jadi orang yang tinggal solat. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan solat pada 27 Rejab. Tolong gariskan kefarduan solat pada 27 Rejab. Gariskan. Info penting yang awak kena tahu dan awak kena ingat. Okey. Pada 27 Rejab, tahun ke-12 kenabian. Gariskan tahun ke-12 kenabian. Kemudian gariskan di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha iaitu nama tempat. Nama tempat dia di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita pun dah tak beberapa hari lagi dah nak sambut Isra' dan Mi'raj. Okey. Okey, seterusnya. Pada asalnya, bilangan solat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebanyak 50 waktu.
Namun dia telah dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Nabi naik ke Allah, Nabi minta kurangkan 50 sehingga mendapat 5 waktu sahaja. Itu pun masih ada lagi di antara kita yang tidak sempurna solat 5 waktu dia. Sama-samalah kita uh, memperingati diri sendiri untuk tunaikan solat. Ajak kawan-kawan kita yang tak solat, ingatkan dia tentang kewajipan untuk solat. Sebagai umat Islam, kita ajak ke arah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Okey, tengok yang seterusnya. Solat yang kita tunaikan sekarang ni, solat 5 waktu yang kita tunaikan sekarang ni adalah bersamaan dengan 50 waktu. Okey, boleh awak tengok untuk sekilas info ni. Semasa peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW telah bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Okey, kena ingat sekilas info ni. Okey, seterusnya kita tengok sikit kepada azan. Okey, azan ni apa yang awak tahu yang selalu kita dengar kan? Maksudnya waktu solat dekat-dekat radio, dekat masjid mesti akan ada laungan azan. Azan ni apa? Azan adalah satu lafaz khusus yang dilaungkan sebagai tanda untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Tolong garis kat saya. Azan adalah satu lafaz khusus yang dilaungkan sebagai tanda untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Isi penting yang awak kena ingat bagi maksud azan. Okey? Okey. Azan mula disyariatkan pada tahun pertama Hijrah selepas Rasulullah SAW membina masjid. Isi penting juga, tolong gariskan dekat saya daripada perkataan azan sampai masjid. Okey? Okey. Seterusnya, sebelum azan dipilih sebagai cara untuk memberitahu umat Islam bahawa telah masuknya waktu solat, pelbagai cadangan telah disuarakan kepada Rasulullah SAW. Apa cadangan tu? Tengok dekat bawah. Antara cadangan para sahabat ialah meniup terompet, iaitu satu bunyi yang kuat. Dia tiup je bunyi yang kuat tu untuk maklumkan dekat semua umat Islam pada waktu tu masuknya waktu solat. Kemudian menyalakan api dan membunyikan loceng. Tu 3 cadangan sahabat yang diutarakan kepada Rasulullah SAW untuk buat 3 benda ni, nak habaq dekat umat Islam kata telah masuknya waktu solat. Gariskan dekat situ 3 cadangan yang para sahabat cadang tu. Yang pertama meniup terompet, yang kedua menyalakan api dan yang ketiga membunyikan loceng. Okey, kemudian cadangan melaungkan azan telah diterima oleh Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Zaid al-Ansari. Abdullah bin Zaid al-Ansari inilah yang mencadangkan laungan azan kepada Rasulullah SAW. Saja-saja ke Abdullah cadangkan dekat Rasulullah untuk laungkan azan ni? Tidak. Macam mana Abdullah ni mendapat cadangan tu? Beliau kata beliau memberitahu kepada baginda tentang mimpinya didatangi seseorang yang mengajarkan azan. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Zaid al-Ansari ni mengajar Bilal bin Rabah tentang lafaz dan azan tersebut. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW telah memerintahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan Zuhur di atas Kaabah. Siapa kenal Bilal bin Rabah?
Bilal bin Rabah, seorang lelaki yang berkulit hitam. Tapi laungan azan dia sangat merdu dan sangat dirindui oleh semua orang Islam pada waktu itu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey. Okey, ini sekilas info semua maklumat-maklumat penting tentang azan. Okey, insya-Allah sampai dekat sini dulu. Nanti kita akan sambung di dalam kelas. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam kelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.